Selamat pagi. Hari ini kita belajar matematik, tajuk wang. Hari ini kita akan menekankan dahulu istilah-istilah yang berkaitan dengan wang. So, mari kita lihat apakah istilah-istilah yang berkaitan dengan wang. Istilah dan maknanya. Okay, istilah-istilah yang ada dalam wang, ada beberapa istilah yang kamu perlu hafal dan perlu tahu dan perlu faham, ya. Okey, yang pertama, aset. Aset ialah harta benda yang bernilai dan wang yang dimiliki. Itu maksudnya aset. Harta benda. Harta benda yang bernilai dan wang yang dimiliki. Kalau anda ada harta benda dan ada wang yang dimiliki oleh diri sendiri, itu adalah aset kamu. Okey, yang kedua istilah yang kita belajar dalam tajuk wang ni ialah bil. Bil ialah pernyata bertulis tentang pembelian atau cas sesuatu barang atau perkhidmatan yang telah diterima. Bil ni biasanya kita dapat bila kita beli barang dekat kedai, lepas tu diorang bagi satu resit tu, itu adalah bil. Okey, pembelian yang dibuat dan ada cas dia sekali di dalam kertas tersebut. Itu dinamakan bil. Yang ketiga, faedah. Faedah adalah sejumlah wang yang diperoleh apabila seseorang menyimpan wang di dalam bank. Contohnya yang kita pelajari sebelum ini adalah faedah. Faedah bila kita simpan wang sebanyak 1,000, dia bagi faedah 2.6%. So, apa faedahnya? Itulah faedah. Jumlah wang yang diberi oleh bank berdasarkan wang yang disimpan oleh anda. Itu maksud dia faedah. Okey, liability. Liability ialah hutang atau tanggungan yang perlu dibayar oleh seseorang atau sesebuah syarikat kepada pihak lain. Itu liability. Liability kamu, nanti kita akan tengok apa contoh liability. Tapi saya bagi contoh dia secara ringkas. Liability adalah hutang atau tanggungan. Contohnya kalau kamu dah besar nanti, kamu beli kereta tapi kereta tu belum habis bayar lagi, setiap bulan kamu bayar, maksudnya itu adalah hutang. Hutang maksudnya tanggungan yang perlu dibayar setiap bulan oleh kamu. So, itu adalah liability kamu. Berbanding dengan aset tadi, kalau kamu ada rumah, rumah tu memang tak perlu dibayar lagi, rumah kampung lah contohnya. So, itu adalah aset kamu. Tapi kalau rumah kamu masih berbayar setiap bulan, maksudnya itu adalah liability. Okey. Okey, yang kelima, diskaun. Diskaun adalah potongan harga atau jumlah bayaran daripada harga asal sesuatu barang atau perkhidmatan. Contohnya, diskaun ni para mak-mak awak memang suka dengan diskaun ni. Contohnya, dia dengar ada diskaun 50% barang-barang di kedai, di Imat contohnya. So, diorang akan pergi ke kedai tu memborong. Kenapa? Diskaun ni adalah potongan harga atau jumlah bayaran daripada harga asal. Maksudnya, potongan harga tu sangat-sangat murah. Contohnya, kalau harga tu RM50 asalnya, tapi kalau ada 50% diskaun, dia akan jadi RM25. Sangat murah kalau ada diskaun. So, yang diskaun ni memang orang suka pasal diskaun ni. Seterusnya, harga kos. Harga kos ialah harga yang dibayar untuk memperoleh barang sebelum dijual kepada pembeli. Okey, harga kos ni adalah harga yang dibayar untuk memperoleh barang sebelum dijual kepada pembeli. Contohnya, kamu ambil ayam daripada pakcik ni, harga seekor ayam tu dia bagi RM3, RM3.50. Contohnya lah, 1 kg. Lepas tu, kalau
kamu borong dia 1 kg tu dengan harga yang ini, kalau kamu beli berekor-ekor ayam, so itu adalah harga kos. Harga kos. Lepas itu kamu jual. Kamu jual pula dengan harga RM5 1 kg ayam tu. Jadi dekat sini ini adalah harga yang kamu jual. Melalui harga kos yang kamu beli dekat orang yang menternak ayam tadi tu. Ini adalah harga kos. Orang ternak ayam tu jual kepada kamu. Okey? Okey, seterusnya kita akan tengok. Saya padam dulu. Seterusnya kita akan tengok yang terakhir iaitu invoice. Invoice adalah maklumat barang atau perkhidmatan yang dibekalkan. Okey, invoice adalah maklumat barang atau perkhidmatan yang dibekalkan. Contohnya, kalau kamu ada sebuah kedai, lepas tu pemborong-pemborong daripada mana-mana syarikat, misalnya kamu mencari syarikat yang menjual mi Maggi contohnya. So, pemborong-pemborong daripada pelbagai syarikat akan bagi invoice kepada kamu barang-barang yang kamu nak. Lepas tapi kamu boleh membanding semua invoice yang ada pada semua syarikat. Lepas tu yang paling terbaik kamu nak, kamu akan pilih dan ambil. So, dari sinilah, daripada invoice syarikat-syarikat tersebutlah, kamu boleh jadikan sebagai tempat kamu hendak membeli barang untuk jualan kedai kamu. So, jadi bila kamu berniat untuk membuka kedai dah dewasa nanti, pastikan syarikat itu memberi invoice barang-barang yang diorang jual supaya kamu dapat beli dengan harga borong yang sangat murah. Okey, kita tengok contoh aset. Apa itu contoh aset? Yang pertama, contoh aset ialah wang tunai. Wang tunai ya. Itu adalah aset kamu. Aset ni maksudnya harta kamu. Okay. Yang kedua, rumah. Okay. Aset kamu yang kedua adalah rumah. Kalau rumah itu tidak dihutang, rumah itu memang dah jadi hak milik kamu, tak perlu dibayar lagi. Jadi maksudnya rumah itu adalah aset, harta kamu. Lepas itu simpanan. Wang yang kamu simpan dekat bank, beribu-ribu itu kamu simpan dalam bank, kamu tak keluarkan, itu adalah aset, harta kamu. Lepas itu emas. Emas ni adalah harta. Sebab itu ramai perempuan ataupun ibu-ibu yang suka menyimpan emas. Sebab emas ni adalah aset. Aset tu adalah harta. Okay? Aset ni adalah harta. Jadi mereka memang suka simpan emas sebab yang ini adalah harta yang paling berharga. Sebab dia setiap bulan, setiap hari harga emas 1 gram tu berubah-ubah. Yang ni kalau kamu simpan, semakin banyak kamu simpan, semakin banyak faedah yang kamu dapat dalam bank. Kamu tak keluarkan, jadi makin banyaklah harta yang kamu simpan dalam bank tu. Rumah ni memang harta tetap jika kamu tak ada bayaran lagi. Ni wang tunai ni, kalau kamu ada wang tunai di tangan tu, maksudnya itu harta kamu lah tu. Okay? Okay, seterusnya kita tengok apa maksud contoh liability. Liability tadi kita tahu, liability ni adalah hutang. Liability ni adalah hutang. Hutang maksudnya benda yang belum habis kamu bayar. Okay, so apa liability? Contoh liability ialah pinjaman kereta. Okay, pinjaman kereta ni contohlah macam saya. Saya masih lagi membayar setiap bulan kereta saya. So, pinjaman kereta saya adalah liability saya, hutang saya, bebanan hutang saya. Okay, selepas itu apa lagi contoh dia? Okay, pinjaman perniagaan. Contohnya jika kamu berniat dah besar nanti nak menjadi peniaga kedai runcit ke, peniaga butik ke, kamu buat pinjaman di bank. So, kamu bayar setiap bulan pinjaman tu, itulah pinjaman perniagaan. Itu adalah liability kamu, hutang yang perlu kamu bayar. Okay, seterusnya hutang kad kredit. Yang ini kalau boleh jangan diamalkan hutang kad kredit ni. Memang mewah. Kalau kamu beli barang, kamu hulur je kad ni.
Setiap bulan nanti tinggal zero lah kamu punya wang nanti. Bila dah besar nanti pandai-pandai urus, jangan guna kad kredit. Kalau boleh elakkan. Okay? Sebab kad kredit ni memang sangat-sangat tidak berbaloi untuk kamu nak pinjam semata-mata nak bergaya. Okay? Yang dua ni memang patut dihutang sebab ia adalah keperluan. Perniagaan ni jika kamu nak berniaga. Kalau kereta ni itu adalah keperluan. Wajib dihutang. Okay. Seterusnya cukai. Cukai ni adalah liability, hutang. Cukai pendapatan, cukai emas, cukai harta. Okay. Dia ada cukai rumah. Itu adalah hutang. Okay. Cukai tanah. Semua tu hutang. So, homework kamu hari ni, kerja rumah kamu hari ni ialah sila jawab latihan-latihan pada lembaran yang saya sertakan. Anda boleh print atau print dan tampal dalam buku atau menulis semula soalan ke dalam buku. Okey, jika kamu dapat print dan tampal, okey silakan. Tapi kalau kamu tak ada printer, jadi sila salin semula ke dalam buku, tulis. Pastikan anda membuat jalan pengiraan pada setiap soalan. Okey, untuk lembaran soalan ni memang tak perlu jalan pengiraan. So, yang ni abaikan ya. Yang not ni abaikan. Okey. Terima kasih.